نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Guys, hari Isnin sudah pun tiba. Apa lagi seram Isnin lah malam ni. Okay, untuk kalau malam ini aku rasa korang dah nampak kat thumbnail, kita nak cerita pasal Ghost Hospital. Kita rasanya sama dah lama tak buat Ghost Hospital punya edition kan. Lebih kurang 8 bulan lepas kalau nak ceritakan latest video. Okay, kalau siapa-siapa yang tak tahu, episod edisi Ghost Hospital ni dia ambil daripada kisah yang pernah ditulis oleh Dr. Chaku, which is dia memang, orang kata kalau korang pernah tengok novel dia, korang tahulah The Series of Ghost Hospital diinspirasikan oleh, so aku ambil kan, menetapkan di salah satu tajuk dekat Ashraf Channel ni. Okay, so guys, jangan buang masa, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, kita nak cerita pasal cerita yang pertama ni. Okay, biasa hospital ni, kalau cerita pasal berkaitan dengan hospital ni, dia agak klise sebenarnya. Kebanyakan kita akan dengar pasal ward, hospital lama, bangunan lama, bilik mayat, cafeteria dan sebagainya lah. Okay, ada satu kisah ni yang bagi aku agak menarik juga. Di mana kisah ini datangnya daripada seorang lifeguard. Dia ni kerja dekat satu taman tembak air yang berada dekat dalam Malaysia ni. Okey, dia ni bergegas pada waktu maghrib tak silap, lebih kurang pukul 7.30 malam macam tu, sampai ke hospital kerana dia mengiringi satu budak lemas pada waktu itu. Yang lemas lah dekat area tempat yang dia kerja tu. So dia sampai ke hospital, dia kata waktu tu dia dah telefon ambulans, tapi ambulans agak lambat. So dia ambil keputusan untuk bawa mangsa ni naik kereta sendiri sampailah ke hospital. Okey, sampai je hospital, diorang terus memberikan, orang kata, perawatan cemas kepada mangsa ini, dibawakan ke dalam untuk diselamatkan. Sementara mamat ni berada dekat luar untuk menunggu. Okey, nama kawan ni adalah Syafiq. Okey, Syafiq ni dia kata waktu tu kejadian tu berlaku sangat pantas, di mana dia sendiri pun tak menyedari, which is, yalah, benda nak jadi kan, macam mana nak cakap. Sebab yalah, dia pun safeguard, dia kerja yang orang kalau kat bawah tu buat hal dia ataupun kemalangan berlaku, benda tu luar daripada kawalan dia sendiri. Itu yang dia rasa pada waktu itu. So dia pun tunggu sampailah lebih kurang 2 jam lebih. 2 jam lebih macam tu, ada seorang doktor ni datang kepada dia and then memberitahu tentang keadaan mangsa pada waktu itu. Okey, mangsa dilaporkan agak stabil tetapi perlukan rehat, so dia ni dah boleh balik. So menurut Syafiq, waktu tu aku banyak fikir pasal budak ni, sebab aku nampak je budak tu terkejun kat dalam kolam tu, walaupun dia usia dia dalam lingkungan 18 tahun macam tu. Aku nampak dia lompat dalam kolam yang tak apa dalam, tapi aku tak tahu macam mana dia boleh orang kata ditemui dalam keadaan lemas, which is waktu dia lemas tu aku dekat atas dan aku nampak dia ni macam terkapai-kapai, minta tolong lah. And bila aku naikkan dia ke atas, yang aku perasan dekat jari-jari dia ni semua dah biru jap. Lepas tu bibir dia pun dah pucat and air dia dah keluar daripada mulut tu waktu tu. So aku agak panik, aku ingat budak ni dah gone ke apa kan, tapi nadi dia masih ada, that's why aku bawa dia ke hospital. So bila doktor kata dia agak stabil, dah diselamatkan, so aku lega, aku pun balik rumah macam. Aku balik rumah, alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi dekat rumah, tak ada apa-apa benda yang pelik. Cuma keesokannya tu aku pergi ke tempat kerja. Alright, aku pergi ke tempat kerja dalam pukul 9 lebih macam tu. Aku pun sampai ke tempat kerja, aku pun bersiap dan duduk dekat atas tu. Of course benda baru jadi semalam, dalam kepala otak ni semua benda kan berlega-lega. Aku jadi macam tak banyak cakap, banyak berfikir, termenung macam tu kan. So aku pun tengoklah orang-orang yang berada dekat dalam kolam dekat taman tembak air tu. Aku tengok Lepas tu aku rasa macam
hati aku tak senang. Aku rasa macam apa kan jadi kat budak yang kena semalam tu kan, okey ke tak dia, aku nak pergi tengok dia, macam tu lah. So aku macam dah nekat lah, lepas kerja je aku nak pergi tengok budak tu. So aku pun duduk termenung kan. Waktu aku termenung tu cap, tiba-tiba ada seorang brother ni tegur aku, "Bro." "Ya, kenapa?" "Lifeguard sini bro." Okay. "Bro, nak tanya bro, kalau lah kata ada orang lemas kat bawah ni bro, kau lompat tak bro?" Aku tersentak lah dia tanya aku macam tu kan. Kalau ada orang lemas, aku lompat lah. "Kau pandai berenang ke tu?" "Pandai, kenapa?" "Kau boleh tolong aku tak?" "Kenapa tu?" "Adik aku lemas dulu kat sana." Tapi cara mamat tu cakap tak nampak cemas pun. Itu yang pelik waktu tu. Dia kata macam tu, "Adik aku lemas lah kat sana." Kat mana? Aku pula yang cemas. Tapi soalan dia ataupun cara dia cakap tak pun. Dia macam, "Bro, macam tu je." So aku pun bangun and then ikut brother tu, and aku pun bergerak ke arah satu section yang ada, orang kata air tu lah. And bila aku sampai kat sana, aku nampak tak ada apa-apa, airnya tenang. Lepas tu aku tanya brother ni, "Bro, mana adik kau?" "Tu depan tu." Aku pun usah lah kan tengok. Lepas tu aku macam, brother ni macam tak takut kan, tak cemas pun. So aku tak nak pening kepala, aku pun turun ke dalam air tu, and aku berjalan. Mana tahu dia dah tenggelam ke apa kan. And aku berenang. Tak ada cap. Tak ada. Memang tak ada budak, memang tak ada apa. And aku pun naik lah balik lagi cek brother tu. And bila aku naik dekat tempat yang aku turun tadi tu cap, brother tu dah tak ada. Aku macam ni apa pasal lah ni. Dah seram. Dah seram lah juga kan bila orang game aku macam tu. So aku macam, ini tak boleh jadi ni. So aku pun naik balik ke tempat yang aku duduk tu, dan aku tengok keadaan sekeliling. Dan waktu aku tengok keadaan sekeliling tu cap, dia tak adalah nampak menakutkan sangat ke, tak ada benda-benda yang fishy pun. Sebab waktu tu pun waktu cuti sekolah tau. So budak-budak ramai, parents pun ramai, dan aku pun nak menunggu shift aku habis. Tapi dalam otak aku ni dah ada benda lain lah aku fikir ni. Tadi budak tu dah lemas, second dah kena game pula. Okey, petang pun menjelma cap, dan shift aku pun habis. Lebih kurang pukul 6 petang macam tu aku balik, dan aku terus bergegas ke hospital untuk tengok keadaan brother tu, yang mamat tu lah yang aku selamatkan semalam tu. Sampai je hospital, aku tanya nurse yang ada apa semua, aku bagi tahu dia budak lemas kat water park apa semua. Doktor nurse tu pun bawa aku ke tempat dia, dekat bilik dia. Dan bila aku sampai kat kawasan bilik tu cap, dia masih lagi tak sedari waktu tu, baring. Dan aku pun duduk kat sebelah tu. Aku cakap lah, minta maaf apa semua kan, aku tak perasan apa semua. And aku terdetik nak bertanya kepada nurse yang dia ni family dia dah dimaklumkan ke belum kan. So bila pergi tanya kat nurse kata pihak polis tengah uruskan apa semua, and by far tak ada orang yang pergi jenguk dia waktu tu. So aku macam okay, faham. Tak apalah. Saya duduk dengan dia kejap lah waktu melawat ni. So aku pun duduk kat situ, bacalah apa yang patut kan. And dalam satu keadaan tu aku tiba-tiba nak pergi toilet pula. Macam tu kan cerita dia. Waktu tu aku pun pergi kat toilet yang berada dekat belakang buat tu. Dan aku masuk toilet. Aku masuk je toilet cap. Waktu tu azan maghrib pun berkumandang. So aku biar je lah azan tu kan. So aku selesaikan aku punya kerja kat dalam tu, dan aku pun keluar pada toilet tu. Dan waktu aku keluar pada toilet tu cap, aku nampak dekat katil budak tu dah tak ada orang. Aku macam mana pula orang ni? Dah kena pindah ke? Macam tu. So aku pun keluar daripada ward tu untuk mencari budak tu. Tengok kiri tak ada, tengok kanan tak ada. And bila aku tengok ke depan cap, mata aku tertumpu kepada satu orang yang berpakaian hospital sedang berjalan keluar daripada kawasan ward tu. So aku pun budak tu ke? So aku pun larilah pergi kejar mamat tu. And budak tu berjalan ke depan. And then aku follow dia dari belakang. Follow. And aku pun pergi dekat dia, aku tepuk bahu dia. Bro, kau okey tak? Bro, untuk memastikan lah kan, mana tahu betul mamat tu. And bila aku panggil tu, benda tu ataupun orang tu pusing menghadap ke aku. And waktu dia pusing tu cap, aku tengok muka dia cap, aku boleh cakap muka dia macam muka yang
macam mana kata, orang yang lepas lemas, tahu muka yang kembung. Muka kembung air tu kan. Orang kalau lemas kan kembung kan muka dia kan. Macam tu. Waktu tu aku menjerit lah, apa lagi nak buat kan. Aku berlari balik dekat kawasan buat tu, and aku nampak dia daripada belakang tu tengah berjalan laju ikut aku. Aku berlari tak, jangan tak berlari kan. Lepas masuk ke dalam buat tu, and then aku cakap dengan doktor ada benda kejauh saya, macam tu lah kan. So bila doktor tu keluar and dia tengok tak ada apa-apa, doktor kata, awak okey tak? Okey. Awak tengok pasien mana? Saya tengok pasien budak yang saya bawa semalam tu. So dia pun bawa aku pergi dekat katil tu. Aku tengok budak tu elok je tengah baring. So aku macam tak tahu nak cakap kan. Tapi aku duduk kat situ, aku minta maaf kat dia apa semua. And since that, aku hari-hari juga sebenarnya datang ke hospital tu untuk menjenguknya sampailah hari ketiga tu, di mana dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Aku tak tahu yang dia ni anak yatim piatu. Dia tinggal dengan seorang pakcik dia, and dia datang ke negeri aku ni sebenarnya sebagai seorang student. And family pakcik dia bukan orang senang. And family pakcik dia sampai waktu hari yang dia nak dikebumikan. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan kepada kita. Okay guys, itu cerita dia yang pertama lah. Sadis jugalah bagi aku kan. Dia, yalah, orang-orang macam ni, dia orang dah buat yang terbaik lah dalam kerja dia orang. Tapi orang kata ajal maut kan, itu semua di tangan Tuhan kan. Alright, so guys, untuk cerita yang kedua ni, kita nak bercerita dengan korang tentang seorang mamat ni. Nama dia Mirul. Dia ni bukan pesakit, tapi dia ni banyak cari penyakit. Alright, dia ni duduk dekat hospital selama seminggu sebenarnya. Dia menemani abang dia. Dia orang ni pun sama juga. Dah tak ada ayah, cuma ada mak dia pun bekerja. And abang dia terlibat dengan kemalangan waktu di tempat kerja. Dan dia ni terpaksalah layankan abang dia ni. And dia lah dulu dah habis sekolah kan. So dia tak ada masalah pun. Abang dia waktu tu 26, and dia berumur 23, dia kata waktu tu. So abang dia masuk hospital, dia kena jaga apa semua. Tapi dia ni ada pelik sikit si Mirul dia kata. Sebab duduk hospital busan apa nak buat kan. Mestilah pergi sana sini mengayau. Aku berjalan je lah hospital tu. Senang cerita, hospital yang aku duduk ni memang aku dah hafal dah jalan dia. Aku seminggu kan, kau bayangkan, hari pertama aku jalan sini, hari kedua aku jalan situ, tahu-tahu dah sampai sini, tahu-tahu dah sampai situ. Macam tu lah. So aku nak kongsi dengan korang satu kisah seram yang aku sendiri lalui waktu aku jaga abang aku. Okey macam biasa, aku jaga abang aku, pukul 8 lebih akan ada orang datang untuk melawat dia dan sebagainya. And macam biasalah, kita layankan je lah kan orang melawat dia. So aku tak adalah ambil pot sangat. Biarlah orang melawat dia, kawan-kawan dia, awek dia semua, aku biarkan saja. Dan aku pun keluar daripada waktu untuk berjalan-jalan Okey, aku berjalan daripada blok ni. Okey, hospital tu ada 2 blok tau guys. Dia blok dia macam ni, satu blok dia sini, and belakang tu blok lain lah. Blok pejabat banyak pejabat lah. Tapi ward lelaki dia memang macam ni. Dia punya blok aras dia lah. Aras ada juga blok dia. So kat bawah tu ada bilik mayat, atas tu ada blok perempuan, atas tu lagi ada blok budak-budak. Macam tu lah lebih kurang. Aku berjalan kat semua aras aku dah tahu dah kat mana uncle yang jual buah. Aku tahu dah dekat mana ada mesin gedegang, jalan mana nak pergi kafe. Dah senang, dah tahu dah. Okey, aku keluar pukul 8.30 malam macam tu lebih kurang. Sebab orang dalam waktu itu orang ramai masuk dalam wad. So aku jadi semak. Aku jadi macam semak kan. Kau nak melawat, kau melawat lah. Aku hari-hari tengok abang kau ni. So aku biarkan je. Aku pun keluar daripada kawasan tu, and then aku berjalan menuju ke kawasan yang aku cakap tadi, uncle jual buah. So nak pergi ke tempat uncle jual buah ni, kau kena turun menaiki tangga ataupun lift. Sebab aras kedua ni adalah aras yang yang agak hamba lah. Tak ada apa-apa pun kat situ, kecuali mak gad yang ada kat depan tu. So aku pun keluar daripada tu, and aku cakap waktu tu pergi beli buah lah. Begitu pun lah, sebab uncle jual buah tu dekat level G. So pun aku pergi kat lift, aku tekan lift, turun and pergi kat uncle tu. Okay, waktu aku sampai dekat uncle tu, aku nampak ada seorang makcik dengan seorang budak berdiri kat situ, tengok buah. And then aku
Usha je lah daripada jauh kan. Oh, ada orang datang. Okay, fine. Tapi waktu tu, yang apa aku peliknya, makcik dengan budak tu, dia tak beli pun buah tu. Dia berdiri je, tengok je buah tu. Macam tu lah kan, macam tengok, dia berdiri je. So macam budak ni tak nak beli ke kan akak ni. Aduh, tak apa lah. Aku pun tunggulah. Aku pun berdiri dekat belakang budak tu sambil nak menunggulah dia orang ni nak beli tak nak beli, aku pun tak tahu. So waktu aku tengah tunggu tu, aku pun keluarkan phone jap. Aku keluarkan phone, aku main handphone. Waktu aku tengah main handphone tu, tiba-tiba uncle tu saut, you mau beli tak? Apa situ berdiri? Uncle, tadilah uncle saya tunggu itu akak beli dulu, baru saya beli. Mana ada akak? You jangan main-main lah. Ini malam-malam takut tau. Tadi kan ada akak beli dengan uncle. Mana ada, you kat situ tadi datang-datang berdiri saja, tak ada beli ke? Nak beli ke tak mau beli? Nak uncle. Marah no kenapa? Ni uncle, temikai satu. Ini macam lah. Lepas tu dia pun angkat temikai, potong, and then dia pun bagi aku, aku pun bayar RM2 kat dia. Belah. Settle urus niaga dengan uncle. Aku pun masuk semula dekat ruang hospital. Aku berjalan sampai ke area lift. Aku pun tekan lift. Lamanya tak turun. Sementara dekat lift tu, aku nampak nombor atas tu 4, 3, 2, and then dia stop. Aku tekan, apa benda tak berhenti ni kat nombor 2 ni? Alah, leceh lah nak naik tangga, penat lah. Macam tu lah aku rasa. So aku pun waktu tu orang kata tak ada lah rushing. Aku pun keluar daripada kawasan lift tu and pergi ke pintu tangga tu. So aku pun buka pintu tangga and then mula menaiki tangga tu. Okay jap, masa aku tengah naik tangga tu, aku sempat toleh ke belakang sebab aku terdengar bunyi lift ting. Macam tu. So aku pun toleh ke belakang, and then sebelum pintu yang aku buka tadi tertutup, aku nampak ada 2 orang doktor sedang menolak katil patient yang berada daripada tak tahulah tingkat mana keluar daripada kawasan tu. So aku macam patutlah lembab, ada patient rupanya. So aku pun macam okay, tak apalah. Aku pun naik ke atas tingkat 1, and then sampai je tingkat 1, aku naik lagi tingkat nombor 2. Okay, sampai je tingkat nombor 2 jap, aku pun masuk melalui pintu yang aku keluar tadi lah. Aku masuk pintu tu, lift berbunyi sekali lagi, ting. And then aku nampak ada lagi 2 orang doktor sedang tolak katil patient tu keluar. Aku macam ini macam doktor yang tadi. Apa hal pula ni kan, ramai-ramai ni? Lantak lah. Biarkan je lah kan, aku lantakkan je lah. So aku pun berjalan menuju ke ward abang aku. And waktu aku berjalan sampai ke ward abang aku aku ternampak makcik dengan budak yang dekat kedai buah tu tadi jalan keluar berselisih dengan aku. So aku pun usah lah, ni makcik tadi. Lantak lah. So aku pun pergi kat ward abang aku. Aku duduk sebelah katil dia. Aku ulur dia, buah. Tak nak, makan lah. Kau asal tu? Tak tahu tu, aku pening kepala tu. Ya ke? Kau rehat dah. Kawan-kawan semua dah balik kan? Balik dah. Kau rehat, tak apa. Habis kau nak pergi mana ni? Aku pandai lah. Kau rehat je. Okay. So abang aku pun sandar, baring, and dia terlelap aku rasa. So lebih kurang 20 minit macam tu jap. Aku pun macam bosan lah, pisang lah duduk sini kan. Aku bangun balik and aku pun turun daripada aras tersebut. Berjalan. Lepas tu kan, yang bestnya, waktu tu dah pukul 10.30 macam tu. Tiba-tiba dalam kepala otak aku ni terfikir, dia orang kata kat hospital ni ada apa, orang mati tak tenang kan, mesti ada hantu apa semua kan. Macam tu lah dia rasa macam tu. Dia fikir macam tu kan, aku terfikir macam tu. So aku macam jangan jumpa sudah lah. Dia kata macam tu. So aku pun turun naik lift sampai ke tingkat G, dan aku pun berjalan kat situ, arah situ. Okay, aku sebenarnya niatnya nak pergi kafe kan. Aku pergi kafe, and bila aku sampai je dekat kawasan kafe tu, aku nampak kat kawasan kafe tu gelap, macam tak buka lah senang cerita. So aku macam awal ni kafe tutup hari ni. Bukan biasa kedai ni sampai tengah malam ke? Aduh, dah lapar ni. Kau boleh bayang lah Mirul ni badan dia macam mana. Kalau kejap-kejap nak bara je kan. So kau boleh bayang dia ni jenis macam mana. Dah lapar ni. Alah, malas lah macam ni.
So aku pun patah balik daripada kawasan kafeteria tu untuk menuju ke kawasan yang lain. Okay, waktu aku pusing tu cap, sekali lagi cap, ini dah kali ketiga dah aku nampak makcik dengan budak kecil yang aku nampak pertama kali tu tadi berjalan selisih dengan aku. Makcik tutup, makcik. Tak buka. Aku cakap lah macam tu. Tapi aku rasa macam apa yang aku cakap tu tak diendahkan, sebab tak ada pun orang yang patah balik. Sebab aku berdiri je kat situ bila aku cakap tu. So aku pun toleh cap ke belakang untuk tengok akak dengan anak tu tadi. So waktu aku toleh tu cap, aku nampak diorang ni jalan mundar mandir dekat area kafe tu. Faham? Dia macam pergilah, pergi balik. So aku dah macam peliknya anak beranak ni kan. Kak, tutup kak, semua kedai tak buka tu. Tapi tak diendahkan. Aku macam lantak ke orang lah, gelap-gelap macam ni nak berjalan, tak dengar sudah. So aku pun berjalan daripada kawasan kafe tu menuju ke lift. Tekan lift. Ting. Lift terbuka. Aku pun masuk lift. Aku tutup lift. Masa tak gerak lift ni. Aku tekan lah tu button yang tu kan. Tekan. Rosak lah ni. Aku pun keluar daripada lift untuk menggunakan tangga. Sebab yelah lift tak gerak kan, takkan aku nak tunggu dalam tu. So aku pun buka lift tu buka, aku pun jalan keluar daripada lift tu. Aku pun toleh ke belakang untuk tengok lift tu. And bila aku tengok lift tu cap, dekat dalam lift tu ada anak beranak yang aku nampak tadi. Aku jadi macam tutup. Bila masa sial dia potong aku. Bila masa pula dekat lift tu, ada macam tu lah, dia rasa macam tu lah. So aku pun call abang aku. Bang, kau ada nak apa-apa ke bang malam ni? Tak ada, kenapa? Kau tidur je bang. Aku nak balik rumah bang. Kau okey tak? Okey bang, okey. Aku balik dulu bang nanti aku rojeng kau balik. Okey, aku nak mandi lah. Yelah, pagi besok aku datang balik. Okey. Pop. Tutup je tadi phone, berlari gua amat. Pergi ke kereta, masuk kereta, start kereta, balik. So itulah dia guys, gangguan yang si Miro ni lalui. Dan aku rasa bukan ni gangguan yang dia lalui, dia yang minta sebenarnya. Alright guys, yang kedua, aku sebenarnya bila aku baca cerita Mirul ni, dia agak macam mana, aku rasa macam kelakar. Dia macam kelakar sikit. Sebab macam mana, tapi sebenarnya seram dia. Sebab kau boleh bayangkan kan, kau jumpa orang tu berkali-kali, lepas tu kau dah masuk lift tu, siap, lift tu tak gerak, and bila kau keluar benda tu dekat belakang kau kan, like macam so crazy. Okay, cerita yang terakhir ni pasal seorang pemandu van J. Jenazah ni benda ni klise sebenarnya, tapi dia ni bukanlah pemandu van jenazah sangat. Dia ni pemandu ambulans sebenarnya. Pemandu macam mana kata, dia ni pemandu bukannya staff yang selalu dekat situ, tapi dia ni ada lesen memandu ambulans. Faham tak benda tu? Okey. Dia kenalkan dia sebagai Pak Midi, and dia ni bekerja dalam bidang ni dah lebih 14-15 tahun dah. Okay, otai lah kan pakcik ni. Okay, ada satu kes ni dia ingat lagi sampai sekarang, di mana dia berkongsi kisah waktu tahun ketiga dia bekerja dekat dalam bidang ni. Okay, freshie biasa cap, kena call up, kena panggil, orang kata tak tentu masa, itu biasa. Okay, nama pun kerja, alright. Pakcik waktu tu cap dapat panggilan di mana kita ni kena hantar orang kata apa,
package, dia panggil package lah, which is jenazah yang meninggal dunia lah kan, orang yang meninggal dunia. Tapi for this one, dia adalah suami isteri. So waktu tu abang dapat call yang isteri dia meninggal dekat tempat kejadian, which is waktu tu suami dia dalam keadaan parah dan tak sedarkan diri. Okay, sampai dekat kawasan tu, abang parking kereta, abang duduk lepak. Sementara abang nak tunggu yang lain ni daripada atas bawa pindah ke bawah untuk kita mandikan dan sebagainya, baru kita akan keluar lah, macam tu. So abang akan duduk dekat satu bangku ni cap, satu bangku yang menghadap satu lift. And then kat sini adalah laluan ni lah kalau jenazah ni sampai, and kita akan masukkan dia dekat dalam bilik untuk dimandikan sebagainya lah. Okay, abang menunggu kawan abang, si Razi ni, sebab dia yang handle kes ni, dan abang pun dapat panggilan daripada dia. Sampai je abang dekat bangku tu cap, abang call, Z, ya bang, settle lah, sekejap lagi bang, sikit lagi ni sekejap lagi nak buat patient turun, package turun, and lepas tu kita boleh settlekan lah bang. Okay, boleh. Nanti abang tunggu dekat bawah ni lah, Okay, cantik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup. So bila lepas tutup, aku pun duduk macam dekat bangku yang aku cakap tu. Lebih kurang dalam 3-4 minit macam tu, pintu lift terbuka. Bila pintu lift terbuka, aku ingat mamat ni lah, brother ni. So aku macam nak bangun lah kan, nak pergi tolong apa. Pintu lift terbuka, and aku nampak dekat dalam tu ada satu katil, ada 2 orang jururawat lelaki tu sedang nak tolak benda tu keluar. So aku pun pergi kat area situ, and then aku pun tolong tarik. Yelah, nak keluar kan daripada lift tu bukannya senang. So aku pun tolong tarik daripada depan, and then aku pandang diorang pun senyum kat aku, and then dia pun keluar. Diorang pun keluar dekat kawasan yang aku cakap tu lah, laluan nak ke bilik tu. So aku pun tolonglah diorang, tolong diorang ke sana. And bila katil tu dah start keluar, and diorang bergerak ke arah sana, aku membelakangkan lift tu. Tak lebih kurang dalam seminit 2 macam tu cap, ting, lift tu buka. So aku pun macam, tadi lift ni kat bawah, asal terbuka pula kan. So aku macam pelik lah. So aku pun pergi ke arah lift tu, and pergi jengah. Bila aku jengah cap, aku nampak Razi. Ji, bang, ni bang, baru turun ni. Ni, tolong tarik. Bawa keluar daripada situ, and then dua orang ni, dia orang bertiga dekat dalam lift tu, termasuk Razi ni, and 2 orang ni pun tolak ke depan. And then aku tanya Razi ni, Z, dua meninggal ke Z? Tak ada bang, bini dia je. Tadi ada satu tolak keluar. Siapa bang? Tak tahulah. Tadi sebelum kau lah, baru seminit 2 macam ni, aku bawa keluar dia. Lepas tu di jalan aku toleh, lift kau terbuka, aku ambil lah. Bang, jangan mengarut bang, lift ni satu je bang, katil ni pun muat-muat satu je kat dalam lift ni. Abang nampak siapa ni bang? Ada tadi 2 MA, dia angkat, dia tarik dia tolaknya katil ni, aku tolong lah. Lepas tu dia keluar sana. Lepas tu dia pergi mana bang? Dia pergi bilik tu lah. Jom kita pergi bilik tu, pergi tengok. Jom. So bila aku berjalan dengan dia dalam keadaan yang bertanya-tanya kan, aku macam, betul je, dia seorang je, suami dia parah lagi tu, belum meninggal lagi. Yang ni je, bini dia dah tak ada dah. Ya ke? Lepas tu dia pun tolak lah benda tu. Aku pun follow kat belakang, and sampai dekat bilik tu cap, aku tengok lenggang, tak ada orang. Aku dah jadi pelik lah. Aku cakap, Ji, tak ada kan bang? Tak ada. Terus saya cakap dah, tak ada. Tak apalah, bawa masuk dulu lah, kita settle yang ni dulu. Okay, baik. So tengah settle, dah settle, dah kafan kan semua, nak keluar lah, nak bawa keluar ke, orang kata apa, tempat dia nak ke bumi kan. Aku pun tutup van apa semua. And then waktu aku naik van tu cap,
aku jadi macam mana berdarah-darah tiba-tiba macam tu lah. So aku macam apa hal ni Mat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, naik ke van, start enjin kereta, betulkan side mirror, betulkan kamera pula apa tu, cermin belakang. And waktu aku tengah betulkan cermin belakang tu, aku tertengok cermin belakang tu cap. Jenazah dah ada dalam. Benda tu dah ada kat dalam. And aku nampak waktu tu dekat belakang tu ada 2 orang tengah berdiri sambil pegang macam papan warna putih, berdiri dekat belakang van aku. Dia macam tengah tunggu next turn untuk masukkan jenazah dekat dalam van tu. Start enjin, jalan. So itu dah guys, kongsian daripada Pak Midi kepada kita. So siapa yang dia nampak tu tak tahu, siapa yang dia tunggu tu pun tak tahu, orang alam kan. So guys, so untuk hospital hari ni aku harap korang suka. Memang kisah-kisah hospital ni biasanya foreigner kita je yang merasai. Orang-orang yang bekerja kat sana memang kena kuat semangat, sebab ialah tempat macam tu kan, yang dah ragut nyawa, yang tak sempat selamat, tak sempat ajat dia dan sebagainya. Kita doakan mereka semua tu dicucuri rahmat dan rohnya tenang dekat sana. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. See you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.